Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya harapkan anda semua sihat-sihat belaka bersama keluarga tercinta. Saya harap anda semua jaga kesihatan anda, jaga perilaku anda dan sentiasa ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yelah, sekarang kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi jaga diri masing-masing. Kita tak tahu apa akan jadi akan datang. Cuma kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dijauhkan daripada penyakit tersebut, dijauhkan daripada bala bencana dan sebagainya. Yelah, sekarang ni akhir zaman, macam-macam benda boleh berlaku. Jadi back to on the topic. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi dengan limpah kurnia dan inayahnya dapatlah sama-sama kita berkumpul untuk kita mendengar sesi siaran langsung forum kita yang akan berlangsung bersama Ustaz Jasman, Prof. Dr. Daniel dan YB Senator Muhammad Irfan, yang mana kita akan berkongsikan kepada anda semua berkenaan tentang topik keluarga bahagia pencetus generasi terbilang. Nampak klise, tapi ia sangat penting untuk kita membina masyarakat komuniti yang sejahtera. Yelah, satu komuniti adalah bermula dengan dengan keluarga. Masyarakat yang baik bermula daripada keluarga yang baik. Jadi kita nak membina keluarga ni untuk kita membina remaja dan generasi yang akan datang yang hebat-hebat belaka, yang bakal menjadi pimpinan untuk Malaysia untuk akan datang. Jadi insyaAllah saya mulakan sesi pada hari ini dengan sebuah lagu daripada Saujana, keluarga bahagia. Saya mulakan saya nyanyi sikit. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani. Indahnya, damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Baiklah, untuk kita buka panggung kita pada malam ini, untuk sesi forum ini, kita akan mulakan soalan ini kepada Ustaz Jasman. Soalan pertama kita berikan kepada Ustaz Jasman, iaitu soalan berkenaan tentang, boleh tak Ustaz Jasman terangkan kepada kami bagaimanakah keluarga ini boleh terbina? Okay. Yang kedua, Ustaz Jasman, boleh tak terangkan kepada kami, kongsikan kepada kami bagaimanakah permulaan hidup berkeluarga bagi umat manusia melalui kisah Nabi Adam? Bolehkah Ustaz Jasman terangkan kepada kami, berkongsi kepada kami permulaan hidup berkeluarga semenjak zaman Nabi Adam AS. Silakan Ustaz Jasman. Terima kasih atas soalan tersebut, moderator. Okay. Sebuah keluarga terdiri daripada suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya yang masih terikat dengan hubungan darah ataupun nasab serta hubungan pernikahan. Islam sendiri memiliki kriteria yang tertentu untuk membangunkan dan menjalankan fungsi suatu keluarga ni. Jadi bagaimana sebenarnya keluarga dalam Islam ini dan apa yang akan menjadi landasan keluarga Islam tersebut. Okay. Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah erti penting yang mana keluarga merupakan sebahagian daripada masyarakat Islam, dan dalam keluarga lah seseorang itu mengenal Islam dan mengenal Islam sejak kecil. Dan antara maksud penting keluarga dalam Islam ialah, yang pertama, dibangunkan dengan asas pernikahan syar'i. Okay. Ingat, dibangunkan dengan asas pernikahan syar'i. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangunkan oleh suatu pernikahan antara lelaki dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai dengan syariat agama. Okay. Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Okay. Pernikahan juga bermaksud membangunkan rumah tangga Islam dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Okay. Hal ini disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya
di antaramu rasa kasih dan sayang. Okay. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Okay. Keharmonian dalam rumah tangga. Memiliki sebuah keluarga yang harmoni dan sesuai dengan ajaran Islam adalah dambaan setiap Muslim. Okay. Dan untuk mewujudkannya, ada beberapa cara untuk menjaga keharmonian dalam rumah tangga. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih, sayang, cinta dan tenteram, dibangunkan di atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-74. Okay. Seperti yang ditanyakan oleh moderator tadi mengenai permulaan hidup berkeluarga melalui kisah Nabi Adam. Okay, kita tengok kisah Nabi Adam. Hidup berkeluarga Nabi Adam bermula dari lahirnya anak-anak Nabi Adam dan Hawa yang bernama Kabil, Habil, Iklimah dan Labuda. Okay. Kabil merupakan kembar kepada Iklimah dan Habil pula merupakan kembar kepada Labuda. Okay. Mereka mengharungi hari-hari di bumi seperti biasa sehingga pada satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengahwinkan putera-putrinya. Okay. Kabil akan dikawinkan dengan Labuda, manakala Habil pula dikawinkan dengan Iklimah. Tetapi Kabil tidak berpuas hati kerana dikawinkan dengan Labuda, kerana Labuda merupakan wanita yang biasa-biasa sahaja, dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kabil dan Habil tadi untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak menikahi Iklimah. Seterusnya kedua mereka menyediakanlah kurban untuk diberikan kepada Allah SWT. Okay. Habil mengorbankan kambing hayon ternakan peliharaannya yang sebagai korban, manakala Kabil mengorbankan gandum yang rosak dan busuk dari hasil tanamannya. Okay. Setelah meletakkan korban di atas bukit, mereka berdua menyaksikan daripada jauh. Dengan tiba-tiba api besar datang dari langit dan terus menyambar siapa punya? Menyambar korban Habil. Kerana hilangnya korban Habil, maka diputuskan bahawa Habil akan dinikahkan kepada Iklimah. Kabil yang sedih dan tidak rela dengan keputusan tadi pun membunuh Habil semasa Nabi keluar meninggalkan rumah mereka. Okay. Kesimpulannya di sini, jangan terlalu mengikut hawa nafsu kerana akan membawa kepada kebiasaan dan sifat bersyukur. Juga haruslah diterapkan dalam diri supaya tidak wujud perasaan tamak holoba. Okay. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Ustaz Jazman atas penerangan yang sangat kompak, jelas, dan kita boleh ambil iktibar daripada penerangan ini. Ialah berkenaan tentang keluarga dan Nabi Adam. Ialah kita ni sebenarnya cucu-cucu Nabi Adam, yang mana Nabi Adam ni dilahirkan, diciptakan di syurga daripada tanah, kemudian dipasangkan dengan Hawa, kemudian beranak pinaklah keturunan Nabi Adam AS di muka bumi ini. Sebab tu kita ada bersuku-suku, berbilang bangsa, bermula daripada Nabi Adam, kemudian sampai sekarang. Kalau kita lihat dah berapa ribu, berapa juta keluarga sudah dihasilkan melalui Nabi Adam ini sahaja. Ialah kita ni sebenarnya saudara semanusia, seagama dan sebagainya. Jadi insyaAllah untuk kita membina satu tamadun tu memang bermula dari keluarga. Baik keluarga tu, maka baiklah sebuah masyarakat dan tamadun itu. Jadi untuk kita membina keluarga ini sangat penting. Yang mana kita akan masuk ke soalan kedua, iaitu untuk kita membina keluarga ini, pasangan adalah satu benda yang penting untuk kita cari. Ialah kita sebagai lelaki atau perempuan, sampai satu masa kita akan berkahwin. Jadi macam mana kita nak pilih pasangan yang betul-betul sesuai untuk kita hasilkan zuriat keluarga yang baik. Sebenarnya faktor pasangan adalah sangat penting untuk kita membina keluarga yang bahagia, sebab kita dan pasangan akan membentuk keluarga kita
sama ada berjaya ataupun tidak. Jadi faktor pasangan sangat-sangat penting. Jadi kita akan tanya kepada Prof. Dr. Daniel berkenaan tentang macam mana kita nak pilih pasangan. How we want to choose a partner, a good partner, a better partner untuk kita membina keluarga yang sejahtera. Silakan Dr. Daniel untuk kita cerahkan kepada semua. Terima kasih kepada saudara Fadil untuk soalan yang dikemukakan. Okay, Alhamdulillah. Kita terus kepada jawapan jawapan kepada persoalan tersebut. Okay, setiap manusia yang dijadikan oleh Allah SWT secara berpasangan adalah kerana bagi memenuhi naluri dan fitrah semula jadi manusia yang suka berkasih sayang. Lalu, hal pernikahan menjadi sesuatu yang sangat diidamkan oleh umat manusia kerana melaluinya akan diperoleh kebahagiaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Namun, di sebalik fitrah itu, Islam turut menyarankan beberapa ciri penting dalam memilih pasangan hidup, terutamanya bagi golongan lelaki untuk mencari pemilik rusuk kiri mereka. Bagi golongan wanita, Rasulullah SAW telah mengenakan syarat pemilihan jodoh. Hanya menerima lelaki yang beragama dan berakhlak sebagai suami. Ini menunjukkan Islam amat menjaga kebajikan dan kemuliaan wanita semenjak dilahirkan sehinggalah dalam bab memilih pasangan hidup. Apabila orang yang engkau redha agama dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan demikian, akan berlakulah fitnah di bumi dan kerosakan yang besar. Hadis riwayat Abu Hatim Al-Muzani. Manakala bagi lelaki pula, Rasulullah SAW pernah bersabda, pilihlah perempuan yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, menurut hadis lain pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang wanita itu dinikahi kerana 4 perkara: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama, nescaya kamu berbahagia. Dengan itu, daripada hadis tersebut, baginda telah mengajarkan umatnya beberapa ciri dalam memilih wanita untuk dinikahi, iaitu agamanya, hartanya, keturunannya, kecantikannya. Itu mengikut urutan. Yang pertama agama, harta, keturunan dan terakhir sekali kecantikan. Keempat-empat faktor tersebut adalah ciri yang ideal dalam memilih seseorang wanita sebagai pendamping hidup. Pun begitu, aspek ketinggian agamanya menjadi unsur terpenting dalam menjadikan keluarga tersebut lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini jelas ditegaskan oleh Rasulullah SAW agar seorang lelaki itu memilih wanita yang mengamalkan agama Islam bagi menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Janganlah kamu kahwini wanita kerana kecantikan mereka, kerana kemungkinan kecantikan itu akan menghancurkan mereka sendiri. Dan janganlah kamu kahwini kerana harta mereka, kerana mungkin harta itu menyebabkan mereka derhaka. Tetapi, kahwinilah mereka atas dasar agama. Sesungguhnya hamba yang berkulit hitam tetapi beragama adalah lebih baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lepas tu, sekiranya seseorang lelaki itu lebih mengutamakan 3 ciri yang lain tanpa mementingkan agama wanita tersebut, dikhawatiri akan menimbulkan lebih kesengsaraan berbanding kebahagiaan. Hal ini kerana mencari wanita solehah tentulah berada dalam kelompok yang bijak, memelihara kecantikannya untuk suaminya sahaja, pandai menjaga harta dan keturunannya. Jadi, sudah tentu ciri-ciri tersebut ada pada wanita yang beragama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu Okey, terima kasih Dr. Daniel atas penerangan yang sangat jelas. Masya Allah. So, kita ni sebagai lelaki dan perempuan perlu mencari partner yang sesuai untuk kita membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Jadi insyaAllah itulah yang diharapkan bagi setiap keluarga. Namun, bagi setiap keluarga tu ada pasang surutnya dan ada yang gagal. Yang gagal ni pun antara punca yang kita akan tanya dalam soalan ketiga kepada YB Senator Muhammad Irfan, yang mana beliau ni bertugas di Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat. Jadi memang betul lah portfolio beliau
untuk kita tanya berkenaan tentang kata kejatuhan keruntuhan rumah tangga ni. Jadi kita nak tanya kepada YB Senator Muhammad Irfan, kalau kita boleh tahu apakah status kini penceraian dan kegagalan dalam perkahwinan yang terkini, mengikut statistik terkini. Kemudian kita nak tahu apakah faktor dan punca berlaku keruntuhan rumah tangga dan kata kesannya terhadap anak-anak. YB Senator, silakan. Isu ni sangat sensitif sikit, jadi YB boleh terangkan kepada kami berkenaan tentang soalan ini. Silakan YB Senator Muhammad Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Fadil Aminin sebagai moderator pada kali ini. Berkenaan dengan soalan yang diberi, pada 3 Disember 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan Laporan Perangkaan Perkahwinan dan Perceraian Malaysia 2021 yang membentangkan statistik perkahwinan dan perceraian bagi tahun 2019 dan 2020. Mengulas terhadap laporan tersebut, Dato' Seri Dr. Muhammad Uzair Muhyiddin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, bilangan perkahwinan yang direkodkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 184,589, menurun 9.4% daripada 203,661 pada tahun 2019. Bagi statistik perceraian pula, negeri Selangor terus mencatatkan negeri tertinggi dengan kadar penceraian bagi orang Islam, iaitu sebanyak 7,402 kes bagi tahun 2021. Diikuti Johor 4,433, Kelantan 3,068 kes, Kedah 2,776, Pahang 2,646 dan Sarawak sebanyak 2,449 dan Terengganu 2,388 kes. Menurut statistik perkahwinan dan perceraian orang Islam, tertinggi 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kes mengikut negeri seterusnya. Diikuti Sabah iaitu sebanyak 1,911, Kuala Lumpur 1,979, Negeri Sembilan 1,689 dan Pulau Pinang 1,596. Bagi Melaka pula 1,390 kes. Negeri dan wilayah yang mencatatkan kadar penceraian di bawah 1,000 ialah Perlis iaitu sebanyak 550, Putrajaya sebanyak 180 dan Labuan 125 kes. Menurut satu lagi lampiran oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar perkahwinan keseluruhan bagi negara yang telah mencatatkan penurunan sebanyak 9.4%, iaitu daripada 203,661 perkahwinan pada tahun 2019 kepada 184,589 perkahwinan untuk tahun 2020. Bagi kadar penceraian seluruh negara pula, sebanyak 19.2% penurunan dicatatkan, iaitu daripada 56,624 kes pada tahun 2019 kepada 45,754 kes pada tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kes perceraian di Malaysia. Antaranya, punca utama perceraian adalah sikap dan personaliti pasangan suami ataupun isteri. Suami atau isteri yang tidak bertanggungjawab, tiada persefahaman, panas baran serta curang menurut perundingan motivasi dan kaunseling. Keluarga, Dr. Rabiah K. Hamzah, kebanyakan yang tergamak berlaku curang dalam perkahwinan adalah kaum suami.
fakta itu dijelaskan menerusi purata 10 kes kaunseling rumah tangga yang pernah dirujuk olehnya. Sebanyak 8/10 kes adalah suami curang. Malah akhbar Sinar Harian turut melaporkan kes suami curang sehingga sanggup bersetubuh dengan wanita lain setelah selamat mengerjakan haji. Selain itu, sikap tidak bertanggungjawab juga sering dijadikan punca perceraian. Sebagai contoh, berita yang dilaporkan di dalam berita Astro Awani yang bertarikh 11 Julai pada tahun 2019, suami yang tidak bekerja sanggup menceraikan isterinya disebabkan isteri baru lebih berkemampuan berbanding isteri lama, walhal suami yang sepatutnya menanggung beban tersebut. Sikap serta kefahaman yang kurang terhadap tanggungjawab suami isteri punca utama penceraian berlaku. Hasil kajian penduduk dan keluarga kelima mendapati punca utama perceraian yang berlaku antara lelaki dan wanita adalah kerana personaliti suami atau isteri sehingga timbulnya pelbagai masalah rumah tangga. Selain itu, trend terbaru punca penceraian yang dilaporkan di Parlimen disebabkan oleh perkara-perkara remeh yang berpunca daripada sikap pasangan sehingga mendorong kepada perceraian. Antara kes yang pernah dilaporkan ialah isteri suka membasuh baju pada waktu malam, suka mengikut rombongan beramai-ramai. Suami tidak suka isteri makan dalam kereta, gaji suami lebih rendah daripada isteri dan pasangan tidur berdekut. Dengan berlakunya kes-kes perceraian, maka akan timbullah masalah kepada anak-anaknya. Antaranya, selepas penceraian, kanak-kanak boleh menjadi gugup atau cemas dan hilang tumpuan pelajaran. Menurut akademik pakar kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia, ramai kanak-kanak mengalami tekanan perasaan disebabkan perceraian ibu bapa mereka. Di samping itu, kanak-kanak juga akan mengalami masalah tingkah laku dan sosial dan berisiko untuk berkelakuan ganas dan antisosial. Saya berharap ini dapat memberi jawapan kepada soalan yang diajukan kepada saya, iaitu saudara Muhammad Fadil. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada YB Senator Muhammad Irfan atas jawapannya. Masya Allah. Kalau kita dengar pasal statistik perceraian ni sangat seram jadi tak nak sebagai manusia biasa memang akan ada ujian dalam rumah tangga dan bagaimana pasangan itu untuk selesaikan masalah tersebut. Dan kegagalan daripada isu ini akan mengakibatkan anak-anak itu tidak terjaga dari segi kasih sayangnya, dari segi perhatiannya. Jadi benda ni perlu diperhatikanlah kepada semua keluarga. Kita tak nak atas sebab suami dan isteri, anak-anak jadi mangsa. Jadi take note kepada semua ya. Jadi untuk kita masuk ke pusingan kedua, kita akan beralih soalan kepada Ustaz Azman. Soalan ketiga berkenaan tentang untuk bagi mengelakkan kegagalan ni, kita perlu ada satu kunci ataupun beberapa kunci untuk kita jadikan keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Ustaz Jasman, soalannya begini, apakah kunci kebahagiaan yang perlu diletakkan dalam sebuah keluarga untuk mengelakkan berlaku masalah dalam keluarga? Senang cerita lah, peranan setiap orang ahli keluarga untuk mengekalkan keharmonian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yelah, kita tak tahu kunci setiap kata peranan ibu, peranan ayah, peranan anak untuk mengekalkan kestabilan, kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Silakan Ustaz Jasman untuk kongsikan kepada kami. Okey, terima kasih kepada moderator atas soalan tadi. Okey,
berkaitan kepada peranan keluarga dalam Islam. Peranan keluarga dalam Islam, sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan, kerana setiap manusia ataupun Muslim tentunya akan berkeluarga. Boleh disimpulkan bahawa keluarga adalah tempat di mana asas nilai-nilai agama boleh diajarkan oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya kepada anak mereka. Antara peranan penting keluarga dalam masyarakat Islam adalah yang pertama, menanamkan ajaran Islam. Meskipun tidak semua Muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, contohnya. Tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami isteri yang menikah akan menjalankan dan membangunkan rumah tangga dengan ajaran agama Islam, dan hal tersebut juga akan diajarkan kepada anak-anak mereka. Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orang tua mereka bersolat, berpuasa, membaca Al-Quran dan lain-lain dan sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah akan sentiasa menanamkan iman dalam diri mereka dan membentuk anak-anak mereka menjadi pribadi dengan akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik, terutamanya saat bergaul dalam masyarakat. Sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pun tidak boleh. Yang kedua, memberikan rasa tenang dalam diri keluarga adalah orang yang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berteduh berkeluh kesah bagi setiap anggotanya, kerana hanya keluargalah yang ada dan sentiasa memberikan perhatian kepada setiap orang, meskipun keadaan setiap orang berbeza-beza kan. Dalam Al-Quran sendiri disebut bahawa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenteraman dan ketenangan hati. Menjaga diri dari siksa api neraka. Yang poin keempat, telah disebutkan sebelumnya bahawa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali, dan dalam keluarga juga orang tua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain daripada berbuat maksiat dan saling mengingat. Seperti yang disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, bahawa seorang Muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kemungkinan siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penyaganya adalah para malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dalam surah Tahrim ayat 6. Yang keempat, menjaga kemuliaan. Menjaga nama baik keluarga adalah tanggungjawab tugas setiap manusia, kerana saat manusia berbuat kesalahan, maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga yang membuat seseorang bertanggungjawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada keluarganya. Seorang lelaki maupun wanita boleh menjaga kehormatan mereka jika mereka menikah dan membangunkan sebuah keluarga, sehingga pernikahan tersebut biasa membantu seseorang memenuhi keperluan mereka tanpa harus menjerumuskan diri mereka ke dalam maksiat. Ingat, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dikatakan bahawa suami isteri adalah suatu pakaian
pakaian satu sama lain, dan hal tersebut bermaksud suami isteri menjaga kehormatan kedua-duanya satu sama lain. Mereka saling menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Okay. Menambah keturunan dan memperoleh keberkatan. Salah satu tujuan pernikahan juga adalah untuk membentuk keluarga, untuk memiliki keturunan yang baik dan soleh. Memiliki anak yang soleh dan solehah adalah kurnia dan keberkatan Allah SWT kepada setiap orang tua. Okay. Membangunkan sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkatan. Kerana di dalam keluarga adanya orang tua dan rida Allah SWT. Ingat, rida Allah SWT merupakan rida orang tua. Demikianlah antara peranan keluarga yang dijelaskan tadi bagi menjamin kebahagiaan rumah tangga. Okay. Sekian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Masya Allah, Ustaz Yasmin, terbaik penerangannya. Masya Allah. Kat sini kita dapat simpulkan bahawa setiap anggota keluarga itu mempunyai peranan yang penting. Ibu bapa perlu memberikan kasih sayang, perhatian yang cukup kepada anak-anak, memberikan apa yang tak ada, memberikan segala keperluan kepada anak mengikut kemampuan lah, kan? Jadi jika cukup kasih sayang, cukup perhatian daripada ibu bapa kepada anak-anak, insya-Allah satu keluarga itu akan berjaya. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting. Jadi insya-Allah untuk kita beralih ke soalan kelima kepada Profesor Dr. Daniel. Tadi kita tanya tentang kunci kebahagiaan. Sekarang kita tanya macam mana nak didik anak-anak ni dengan cara yang betul. Kepada Profesor Dr. Daniel, yang mana salah seorang motivator terkenal di Malaysia, kita nak minta tips daripada Dr. Daniel berkenaan tentang bagaimana didikan anak yang terbaik mengikut Islam ataupun ikut Barat, ataupun apa segala tips yang boleh kita gunakan untuk kita membina keluarga yang bahagia, untuk kita didik anak-anak untuk menjadi lebih baik dari pergaulannya, baik dari segi sikapnya, pertuturannya dan sebagainya. Silakan Profesor Dr. Daniel untuk berikan tips kepada kami. Silakan. Terima kasih kepada saudara Fadil untuk soalan tersebut. Okey, kehidupan yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan memerlukan kepada komitmen dan tekad yang tinggi dalam merealisasikan harapan setiap ibu bapa untuk mendapatkan anak-anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Okey, hasrat ini memerlukan kepada proses asuhan yang berterusan dan berkualiti. Okey, terdapat beberapa kaedah dalam menjalankan proses asuhan terhadap anak-anak, antaranya memberi contoh yang baik, percakapan dan pergaulan yang baik, dan yang terakhir sekali memberi hukuman. Okay, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu memberi contoh yang baik, ataupun kita biasa dengar tauladan yang baik. Okay. Memberi contoh yang baik adalah kaedah paling utama dalam pendidikan anak-anak. Menurut Hamka, contoh yang baik sebagai bukti yang nyata yang dilihat orang adalah bukan pada pidato dengan pandai berkata-kata, bukan juga pada tulisan, namun pada budi pekerti yang luhur. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak, kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan anak-anak. Segala apa yang dilakukan akan menjadi ikutan. Tingkah laku baik atau mahupun tingkah laku yang tidak baik. Hal ini kerana ibu bapa merupakan guru di rumah, di mana berfungsi sebagai pendidik kepada akhlak anak-anak itu sendiri. Mustahil untuk anak-anak itu akan mengambil contoh yang baik daripada ibu bapa yang sedang melakukan kemungkaran. Tunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak, mampu untuk membentuk kepribadian anak-anak. Anak-anak pula akan meniru segala perlakuan ibu bapa di rumah. Okey, Datuk Muhammad Fazilah Kamsah telah mengatakan ibu bapa yang cermelang sahsiah diri akan bertindak sebagai contoh dan ikutan kepada anak-anak. Teknik ini menjadi asas pembentukan peribadi terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa yang
aktif dalam sosial kemasyarakatan biasanya turut melahirkan anak-anak yang aktif dalam masyarakat. Manakala ibu bapa yang aktif bersukan juga turut akan melahirkan anak-anak yang aktif dalam kegiatan sukan. Ini menjadi tabiat kehidupan sesebuah kekeluargaan dengan melihat ibu bapa akan mempunyai kemiripan sikap, minat dan tingkah laku pada diri anak-anak. Penglihatan anak-anak terhadap ibu bapa menjadi asas ikutan. Setiap apa yang ditunjukkan ibu bapa dalam kehidupan menjadi asas pendidikan langsung dan tidak langsung pada kehidupan anak-anak. Menurut Kamarul Azmi, turut menyatakan tabiat dan kelakuan seseorang itu tercorak daripada didikan semasa kanak-kanak. Tata cara kehidupan seseorang itu merupakan cerminan kepada didikan yang telah diterima sebelum mereka meningkat dewasa atau semasa proses mereka membesar. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu pergaulan dan percakapan. Pergaulan dan percakapan merupakan interaksi lidah antara ibu bapa dan anak-anak. Pergaulan dan percakapan melibatkan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan anak. Komunikasi yang positif dan berkesan telah dikenal pasti sebagai asas kepada sesebuah keluarga untuk berfungsi dengan baik dan melahirkan kesejahteraan dalam kekeluargaan. Secara khususnya apabila anak-anak telah mula meningkat remaja, di mana pada waktu tersebut mereka mula berupaya untuk membina identiti dan membuat keputusan. Lepas tu, menurut kajian Barnes dan Olsen menunjukkan apabila komunikasi di antara ibu bapa dan anak remaja berlangsung dengan baik, hubungan keluarga semakin rapat, wujud hubungan kasih sayang dan seterusnya memudahkan sebarang penyelesaian masalah. Menurutnya lagi, komunikasi adalah satu proses yang memudahkan pembinaan kohesi dan penyesuaian di kalangan keluarga. Hal ini bermula dengan panggilan, kegiatan aktiviti, perbincangan dan nasihat. Panggilan terhadap anak pula merupakan perkara paling asas dalam membentuk komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak. Para ibu bapa haruslah memanggil anak dengan panggilan yang mempunyai kasih sayang dan mententeramkan jiwa anak-anak. Hal ini demikian, penggunaan istilah yang buruk terhadap anak-anak hanya menjadikan mereka lebih kasar dan sukar menerima nasihat. Ini menggambarkan panggilan yang baik terhadap anak-anak akan membentuk mereka mempunyai kepribadian yang baik dan mudah untuk mereka mendengar nasihat kerana adanya panggilan yang menyejukkan hati anak-anak ketika mendengarkannya. Di samping itu, pergaulan ibu bapa dengan anak-anak turut akan mencorakkan kepribadian anak-anak dengan adanya kegiatan aktiviti bersama. Kegiatan bersama anak-anak akan mencorakkan moral, fizikal dan pemikiran anak-anak dalam kehidupan. Contoh, amalan budaya pemakanan anak-anak yang sihat adalah turut hasil daripada budaya pemakanan yang sihat daripada ibu bapa. Kemas, terima kasih atas tips dan perkongsian daripada Profesor Dr. Daniel berkenaan tentang didikan kepada anak-anak ni. Jadi insyaAllah bagi soalan terakhir kepada YB Senator Muhammad Irfan, ialah kita dah soalan terakhir, kita nak tanyalah Profesor YB Senator, untuk kita membina sebuah keluarga, ia perlu diacukan dengan betul. Ya, kita dah cerita berkenaan tentang didikan, kunci kebahagiaan, peranan masing-masing dalam keluarga. Jadi kita nak tahu, kita nak minta daripada YB Senator kongsikan kepada kami berkaitan dengan tentang macam mana kita nak baiki sistem masyarakat di Malaysia untuk kita binakan masyarakat yang terbaik. Yalah, untuk kita dah ada keluarga yang bahagia, kita ni dah ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semua ada. Tapi macam mana kita nak kekukuhkan dalam sistem masyarakat? Yalah, kadang-kadang kita hidup berjiran, kita tak kenal pun jiran sebelah kita, jiran kanan kira. So macam mana kita nak baiki sistem dalam kita punya masyarakat, society kita? Silakan Profesor pula YB Senator, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara
Fadil Aminin di atas soalan tadi. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak 2 tahun lepas masih belum berakhir sehingga pada hari ini. Dan kesannya bukan hanya dirasa Indonesia, malah seluruh dunia. Pelbagai isu yang timbul berikutan penularan COVID-19 termasuk yang melibatkan kekeluargaan. Sehubungan itu, dalam suasana yang mencabar ini, suami isteri perlu mengukuhkan hubungan kekeluargaan dengan menjalankan hak tanggungjawab secara bersama. Peranan suami isteri jelasnya secara teori, suami dan isteri menjalankan fungsi yang berbeza dalam rumah tangga disebabkan perbezaan dan kelebihan yang ada antara kedua-duanya. Contohnya, suami bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga dan berlaku baik kepada anggota keluarga, manakala isteri pula bertanggungjawab mentaati suami, menjaga dan menguruskan kebajikan rumah tangga. Namun begitu, berdasarkan ilmu fiqh Islam, terdapat hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan secara bersama untuk memastikan perjalanan rumah tangga yang baik dan seimbang. Suami isteri hendaklah menjalankan 3 tanggungjawab ini secara bersama tanpa perlu menyalahkan, sebaliknya saling bekerjasama dan tolong-menolong untuk saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. 3 tanggungjawab yang dimaksudkan ialah yang pertama, hak dan tanggungjawab untuk saling menyayangi antara satu sama lain. Sesebuah rumah tangga hendaklah didasari oleh perasaan kasih dan sayang bersesuaian dengan hikmah perkahwinan. Menurut Imam Al-Ghazali, suami isteri hendaklah memperelokkan akhlak dan hubungan bersama dalam kehidupan berumah tangga. Sifat dan kasih sayang akan melahirkan keharmonian dalam rumah tangga. Hubungan antara ibu, bapa dan anak serta suami dan isteri disatukan dalam hubungan cinta yang istimewa, iaitu sifat rahim. Cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga termasuk menunaikan hak anggota keluarga, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua pula, hak mendapat kepercayaan dan menjaga maruah rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia berlaku apabila suami dan isteri saling percaya antara satu sama lain, kedua-duanya saling menghormati dan berbaik sangka dalam urusan kehidupan. Tidak berlaku dalam kalangan mereka tuduhan membuta tuli sehingga menyebabkan pertengkaran dan akhirnya membawa kepada perceraian. Akibat cemburu yang keterlaluan, rasa percaya akan membuahkan kejujuran dan kesetiaan dalam keluarga. Kepercayaan juga wujud apabila suami isteri mempunyai sifat amanah. Cemburu yang didasari keraguan dan diikuti kata-kata kesat terhadap pasangan suami isteri ditegah oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, hak menjaga dan mendidik anak-anak. Setiap pasangan yang berkahwin berharap agar dikurniakan cahaya mata sebagai penyambung zuriat dan pengikat kasih antara mereka. Malah salah satu daripada fungsi perkahwinan ialah untuk melahirkan generasi yang soleh. Kelahiran anak dalam kekeluarga tidak harus dipersia-siakan. Pendidikan anak-anak menurut Muhammad Hamid dan Khawlah 1994 termasuklah pendidikan dari aspek jasmani, rohani, agama, akhlak, masyarakat dan akal. Lantaran itu, Islam mewajibkan ibu bapa memberi nafkah dan mendidik anak-anak supaya taat kepada pemerintah, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhlak mulia. Menurut Al-Buti, pendidikan utama anak-anak sebenarnya bermula dari rumah. Akhirnya, suami isteri disuruh agar terus menjalankan hak dan tanggungjawab secara bersama, tanpa saling menyalahkan antara satu sama lain apabila mendapat masalah dan kekurangan yang berlaku. Duduklah bersama dan
bermuhasabah tentang tanggungjawab yang perlu dijalankan. Rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah adalah impian semua. Banyakkan berdoa agar diberikan rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada YB Senator atas jawapan yang sangat bernas berkaitan tentang kemasyarakatan. Baiklah, untuk kita simpulkan forum kita pada hari ini, ialah kita dah nak habis dah ni untuk forum kita pada malam ini. Jadi banyak perkongsian yang dikongsikan daripada Ustaz Jazman, Profesor Dr. Daniel, YB Senator Muhammad Irfan. Kesemua panel-panel ini telah memberikan satu jawapan yang sangat bernas, tips-tips perkongsian untuk kita ambil daripada mereka ini, untuk kita jadikan pedoman dan nasihat untuk kita gunakan untuk kita membina, mencorakkan keluarga dengan lebih baik. Baiklah, untuk saya simpulkan kita pada hari ini, terima kasih kepada penonton untuk tengok kami ini, untuk kita dengarkan, telinga kita dapat ilmu baru dan sebagainya. Baiklah, untuk kesimpulannya, keluarga ni adalah satu unit yang mana memerlukan ibu bapa, memerlukan anak-anak, anak-anak memerlukan ibu bapa. Ibu bapa perlu menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, dengan memberikan motivasi, memberikan pendidikan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak supaya anak-anak rasa dihargai, rasa disayangi. Bila anak-anak ni dah rasa sayang, dah rasa dihargai, maka keharmonian keluarga itu mudah dibentuk. Yelah, perlunya ada ibu bapa yang bertanggungjawab. Jika ibu bapa tak bertanggungjawab, maka akan gagallah satu keluarga itu. Jadi ibu bapa perlu main peranan penting-penting, anak-anak pun main peranan penting. Dan lagi satu peranan masyarakat. Masyarakat juga perlu ambil cara dengan anak-anak masyarakat yang lain. Yalah, mana yang salah tegur. Bukan orang kata kita nak cari kesalahan orang. Maksudnya jika ada kesalahan anak-anak jiran kita ke, anak-anak saudara kita ke yang buat salah, tegurlah. Sebab diorang ni waktu fasa-fasa mencari identiti, jika kita tak tegur, maka mereka akan terus buat benda tu. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu tegur sikap anak-anak ni untuk kita bentuk dia dengan yang lebih baik. Yalah, bab kata pepatah ni, anak-anak ni dilahirkan macam kain putih yang bersih, suci. Tapi ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak tu sama ada menjadi kain sutera ataupun kain buruk. Maka fikir-fikir dan renung-renungkan kepada anda semua keluarga, nak jadikan anak tu kain buruk ataupun kain sutera. Jadi masyarakat, berfikirlah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Assalamualaikum.